Assalamualaikum, saya Nazina binti Ismail 27618. Pengenalan mengenai wabak coronavirus. Wabak coronavirus 2019 ataupun COVID-19 telah mencetuskan krisis kesihatan global. Virus tersebut telah merebak ke kebanyakan negara di seluruh dunia, menjangkiti lebih dari 30 juta orang dengan jumlah kehilangan nyawa melebihi 1 juta. Negara Malaysia terkesan mengambil tindakan dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dan kuarantin bagi membendung penularan virus. Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mulai 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020 bagi meratakan lengkung penularan COVID-19. Seterusnya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB dari 4 Mei 2020 hingga 9 Jun 2020. Malaysia secara amnya telah berjaya membendung penyebaran pandemik COVID-19 dan mengekang kadar kematian di sekitar 1% daripada jumlah kes positif. Namun, kegiatan perdagangan dan ekonomi terjejas dengan teruk sehingga mengganggu aliran tunai perniagaan serta pendapatan isi rumah. Kerajaan telah membuat keputusan yang berani dalam mengimbangi antara menyelamatkan nyawa dan melindungi kehidupan rakyat serta ekonomi. Semasa krisis, intervensi kerajaan melalui dasar fiskal dan monetari penting bagi mengurangkan impak. Berdasarkan sejarah, Malaysia telah membuktikan kemampuan untuk menangani pelbagai krisis yang mempengaruhi ekonomi. Semasa krisis keuangan Asia 1997-1998, kerajaan telah memperkenalkan pakej rancangan ekonomi untuk merancangkan kembali ekonomi domestik yang dibiayai melalui sumber dalaman berikutan kedudukan fiskal kerajaan yang kukuh setelah mencatat lebihan fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Menjelang krisis kewangan global 2008-2009, dasar fiskal kembali memainkan peranan utama dalam menstabilkan kesan kelembapan ekonomi global terhadap ekonomi domestik. Dalam menangani pelbagai krisis ekonomi dalam tempoh 1998 sehingga 2009, kerajaan telah memanfaatkan sepenuhnya alat dasar fiskal disokong oleh dasar monetari dan langkah pentadbiran untuk melindungi ekonomi negara dan memastikan kesejahteraan rakyat. Keadaan ini menggambarkan kemampuan negara untuk menghadapi krisis seterusnya. Bangkit semula disokong oleh asas ekonomi yang kukuh dan kemampuan industri yang efektif. Assalamualaikum, saya Syafiq Azizi bin Ahmad, nombor metrik 276456. Okay, saya akan mengulas lanjut mengenai objektif bulan kami. Pengubalan Akta Tanggungjawab Fiskal FRA bagi meningkatkan tadbir urus, ketulusan dan accountability dalam pengurusan fiskal negara. Ia disediakan bagi mendapatkan input dan pandangan awam dalam rangka FRA sebagai sebahagian daripada agenda pembaruan fizikal negara. Seterusnya, isu yang berbangkit berkaitan pengurusan fiskal. Sejak berlakunya krisis kewangan Asia 1997, kerajaan telah mengalami defisit dalam belanjawan secara berterusan dengan defisit terkini pada paras 6.2% kepada KDNK pada tahun 2020. Justru jumlah hutang kerajaan telah bertambah daripada 283 bilion atau 36% kepada KDNK pada tahun 1998 kepada 879 bilion atau 62% pada tahun 2020. Selain itu, jaminan kerajaan juga telah meningkat daripada 32 bilion atau 11.4% pada KDNK yang dicatatkan pada tahun 1998 kepada 296 bilion atau 20.8% pada akhir tahun 2020. Daripada jumlah ini, sebanyak 179 bilion merupakan komitmen jaminan yang perlu ditanggung kerajaan. Akibat daripada peningkatan hutang dan obligasi kewangan ini, kerajaan mempunyai ruang yang terhad bagi melaksanakan langkah kitaran balas untuk menghadapi krisis ekonomi atau kejutan luaran. Peningkatan jumlah hutang yang berterusan ini juga menyebabkan bayaran khidmat hutang tahunan bertambah, iaitu daripada 7 bilion atau 12% kepada hasil pada tahun 1998 kepada 34 bilion atau 15% pada tahun 2020. Di samping itu, peningkatan beban hutang yang berterusan telah memberi tekanan kepada penarafan kredit berdaulat negara. Kesannya, Fitch Ratings telah menurunkan penarafan Malaysia daripada A kepada BBB+ pada Disember 2020. Pada masa ini, S&P Global masih mengekalkan penarafan negara pada A. Namun menyemak semula outlook daripada kedudukan stabil kepada negatif pada Jun 2020. Penurunan penarafan ini juga didorong oleh kedudukan negara yang rendah dalam beberapa indikator berkaitan tadbir urus dan ketulusan seperti World Bank Governance Index WGI berdasarkan 6 indikator dalam laporan WGI 2019.
Malaysia mencatatkan purata skor sekitar 64 berbanding purata 77 untuk negara yang mempunyai penarafan dalam kategori A. Selain itu, berdasarkan laporan Open Budget Index (OBI) yang diterbitkan oleh International Budget Partnership (IBP), Malaysia mencatatkan skor 47 berbanding purata 62 untuk negara yang mempunyai penarafan dalam kategori A. Indeks ini ditentukan menerusi soal selidik Open Budget Survey yang dijalankan oleh IBP bagi mengukur ketulusan dalam pelaporan maklumat berkaitan belanjawan. Pandemik COVID-19 bukan sahaja menjejaskan ekonomi dan malah memberi kesan ke atas kedudukan kewangan kerajaan persekutuan. Kutipan hasil kerajaan mengalami penurunan manakala perbelanjaan mencatatkan peningkatan terutamanya bagi membiayai pakej rancangan fiskal. Pelan pemulihan ekonomi, kesannya jumlah hutang telah meningkat dengan jumlah hutang statutory sehingga pada tahun Jun 2021 berada pada paras 57% kepada KDNK dan dijangka menjejak had ceiling sementara 60% kepada KDNK pada akhir tahun ini. Pada masa ini terdapat beberapa perundangan yang diguna pakai dalam takbir urus pengurusan fiskal negara. Akta Tata Cara Kewangan 1957 merupakan antara yang utama dalam pengurusan kewangan negara. Walau bagaimanapun, akta ini lebih tertumpu pada prosedur dan tata cara pengurusan kewangan awam. Oleh itu, terdapat keperluan untuk mengubah satu akta baru yang memberi tumpuan kepada dasar dan strategi untuk memantapkan lagi pengurusan fizikal. Cabaran yang dihadapi semasa krisis COVID-19 telah memberi cabaran lebih besar dalam menguruskan kewangan awam selain meningkatkan pendedahan risiko fiskal. Antara faktor risiko utama, kemerosotan ekonomi yang berpanjangan, tempoh pandemik yang berlarutan dan harga minyak mentah yang lebih rendah. Situasi ini menghasilkan kutipan lebih rendah manakala perbelanjaan yang lebih tinggi diperlukan untuk memacu semula ekonomi melalui langkah kitaran balas. Cabaran tersebut akan meningkatkan tahap hutang yang boleh mengganggu sementara haluan konsolidasi fiskal jangka masa sederhana. Pencapaian ini merupakan hasil daripada inisiatif pembaruan fiskal bersepadu termasuk langkah meningkatkan dan mempelbagaikan sumber hasil, mengoptimumkan perbelanjaan seperti rasionalisasi subsidi serta menguruskan hutang dengan berkesan. Pembaruan ini memberi ruang fiskal tambahan yang membolehkan kerajaan bertindak balas semasa tempoh kecemasan. Pencapaian ini juga menunjukkan kerajaan berkeupayaan untuk meneruskan usaha konsolidasi fiskal, memperkukuh kewangan awam dan menguruskan hutang dalam situasi semasa sehingga ekonomi kembali pulih dan kukuh. Kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan FRA sebagai salah satu sumber perundangan dalam pengurusan fiskal negara, memberi tumpuan kepada tadbir urus, accountability dan ketulusan bagi memastikan kemampanan fiskal dan kestabilan makroekonomi. Assalamualaikum, saya Nurul Amira binti Mat Azmi, nombor matrik 274553. Poin seterusnya adalah cadangan dan penambahbaikan. Dalam proses penggubalan FRA, Kementerian Kewangan telah mendapatkan bantuan teknikal daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF untuk berkongsi amalan terbaik di peringkat antarabangsa dalam pengurusan fiskal. Berdasarkan hasil perbincangan dengan IMF tersebut, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan beberapa pihak yang berkaitan untuk mendapat maklum balas ke arah menggubah satu akta komprehensif dan sesuai dalam konteks Malaysia. FRA telah mencadangkan untuk meningkatkan tadbir urus tanggungjawab dan ketulusan dan pengurusan fiskal negara. Akta ini dicadangkan untuk diguna pakai oleh Kerajaan Persekutuan dan entiti di bawah kawalannya. FRA dijangka mempunyai beberapa klausa berkaitan komponen utama dalam pengurusan fiskal seperti pengurusan hasil, perbelanjaan, hutang dan risiko fiskal. Ini termasuklah mewajibkan pelaporan tertentu dalam bentuk dokumen pra-bajet dan pasca-bajet. Laporan pra-bajet merangkumi antara lain seperti ujuran kedudukan ekonomi dan fiskal. Sementara laporan pasca-bajet pula akan memberi tumpuan pengukuran prestasi, pertengahan dan akhir tahun yang berkaitan ekonomi dan fiskal, belanjawan dan kedudukan kewangan kerajaan. Selain itu, jawatan kuasa dasar fizikal sedia ada akan diperkasa dalam FRA. Jawatan kuasa ini telah ditubuhkan pada tahun 2013 sebagai sebuah jawatan kuasa tertinggi yang merangka strategi dan menasihati jemaah menteri dalam hal ehwal berkaitan dasar fiskal negara. Ia dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan keahlian
terdiri daripada beberapa Menteri Ekonomi, Gubernur Bank Negara Malaysia, Ketua Setiausaha Negara dan beberapa Ketua Agensi Pusat. Selain itu, FRA juga dijangka akan mengandungi beberapa klausa berkaitan sekatan, tempoh peralihan dan peranan Kementerian Kewangan terutama dalam memantau risiko fiskal ke atas entiti negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Khatijah Sohana binti Ramli, nombor metrik 276180. Perbandingan pelaksanaan akta yang serupa di negara maju. Amerika Syarikat merupakan negara pertama yang melaksanakan Akta Penguatkuasaan Belanjawan BEA pada tahun 1990. Undang-undang akta ini hanya digunapakai di peringkat kerajaan persekutuan. Akta ini mula diamalkan apabila ketidaksesuaian fiskal yang serius telah direkodkan secara eksklusif dalam persekutuan pada masa itu. Antara ciri-ciri utama dalam Akta BEA ialah kerajaan persekutuan. Setiap unit dalam persekutuan mempunyai patuan tersendiri, lebihan tetap pada Kongres dan mekanisme kawalan perbelanjaan diaplikasikan melalui peraturan di bawah Akta Penguatkuasaan Belanjawan BEA. Ia juga mempunyai komitmen security iaitu had bagi memastikan had dan belanjawan pada tahun tersebut. Sebarang tindakan yang menyebabkan peningkatan kos perlu diimbangi semula untuk mengurangkan perbelanjaan lain dan meningkatkan hasil negara. Manakala di negara New Zealand, akta tidak sama seperti pelaksanaan di Amerika Syarikat dan Eropah. Akta pelaksanaan di New Zealand pada tahun 1994 adalah timbunan ketelusan kepada ketegaran peraturan. Undang-undang ini diperkenalkan bagi memperbaiki pelaksanaan dasar fiskal dengan menggariskan prinsip-prinsip pengurusan fiskal yang bertanggungjawab dan mengukuhkan bagi kunci kira-kira. Selepas pelaksanaan akta, laporan pertama diterbitkan pada tahun 1998 oleh Menteri Keuangan iaitu Hornbill Burch. Beliau berpendapat bahawa laporan tersebut memberi keyakinan dan kepastian terhadap matlamat dan hala tuju kerajaan dalam mewujudkan peluang masyarakat membuat pilihan dan berdebat tentangnya. Pada tahun 2004, Akta Tanggungjawab Fiskal 1994 telah dimasukkan ke dalam Akta Kewangan Awam 1989. Akta Kewangan Awam PFA mempunyai 3 elemen utama iaitu peruntukan menyatakan satu set prinsip bertanggungjawab pengurusan fiskal dalam menjalankan dasar fiskal. Malah peruntukan tersebut memerlukan pelaporan awam yang kerap oleh kerajaan atas niat jangka pendek dan jangka masa panjang. Rang undang-undang di New Zealand dipindah untuk menyatukan perundangan utama mengenai kewangan awam sambil mengekalkan prinsip Akta Tanggungjawab Fiskal 1994. Seterusnya, kerajaan juga membenarkan penyata tahunan negara diterbitkan lebih awal bermula 1 Disember. Akta Kewangan Awam yang dibuat pindaan pada tahun 2013 telah menambah bilangan prinsip daripada 5 menjadi ke 8 prinsip. Kumpulan dasar fiskal. Dasar fiskal yang berkesan dapat memastikan kestabilan ekonomi makro dan menjamin kemampuan kedudukan keuangan dalam jangka masa panjang. Kedudukan keuangan yang kukuh juga dapat memastikan kerajaan berupaya menyediakan langkah kitaran balas sekiranya berlaku kejutan luaran atau krisis ekonomi. Dalam pengurusan fiskal, komponen utama yang perlu diberi perhatian adalah meliputi hasil, perbelanjaan, hutang dan risiko fiskal serta pelaporan yang lebih telus. Kerajaan perlu memastikan kutipan hasil sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan perbelanjaan semakin meningkat. Perbelanjaan pula perlu diurus dengan cekap bagi mengelakkan pembaziran sumber yang merugikan kerajaan. Selain itu, paras hutang dan risiko fiskal perlu diurus secara terkawal bagi mengelakkan bebanan kepada kedudukan keuangan kerajaan. Risiko fiskal meliputi liabiliti luar jangka seperti jaminan kerajaan dan langkah menyelamat syarikat milik kerajaan atau bank yang akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Seterusnya, menjejaskan langkah konsolidasi fiskal. Penggubalan FRA merupakan satu tindakan yang proaktif oleh kerajaan bagi meningkatkan tadbir urus, accountability dan ketelusan pelaporan dalam pengurusan fiskal negara. Sekian, terima kasih.